Guys, setelah masuk bulan ke-17, saya telah pun melabur ke dalam Wahid Invest. Jadi, mesti korang tak tahu saya untung ke, rugi ke, tercedok ke, barai ke. Lepas tu, korang juga tahu di mana Wahid Invest ini, dia akan melabur ke dalam sebuah basket ataupun sebuah kumpulan stok-stok yang telah pun dipilih di mana ianya patuh syariah. Tetapi, ianya akan dikenakan management fee. Management fee ni pula, korang perlu bayar setiap bulan. Dan rate-nya adalah sekitar persen lah. 0.8% ke 0.4%. Depend lah kepada korang punya portfolio size. Tetapi dia akan didaklah management fee ini setiap bulan ke dalam korang punya statement nanti. So, macam mana korang nak counter? Caranya adalah dengan korang daftar Moomoo Apps Trading. Di mana Moomoo ni korang boleh trade stock Singapore, US dan juga Hong Kong. Dan yang paling bestnya dia tiada commission. Maknanya bila korang nak beli, korang nak execute trade tu, korang tak perlu membayar sebarang fee. And then korang tak ada juga fee bulanan tu semua. So, korang juga boleh pilih setiap stock yang mana korang nak. Maknanya kalau korang suka Apple, korang boleh beli Apple saja. Korang suka Tesla, korang boleh beli Tesla saja. Memang dia sangat-sangat sesuai untuk trader lah. Dia tak ada commission fee. Mana korang punya buy sell tu boleh laju lah, boleh kerap, tak kisah pun. Memang instantly lah pada waktu kalau market buka lah. Tapi kalau macam Wahid Invest ni memang sesuai untuk long term trader. So, korang rasa korang macam mana? Adakah korang tak nak pening-pening, korang just nak invest, korang nak masuk duit dan korang nak forget it? Itu korang boleh daftar Wahid. Dan kalau korang daftar Wahid guna kod ini, korang boleh dapat RM20 free. Tapi kalau korang jenis trader, jenis yang suka individual stock, korang suka untuk kaji apakah business nature setiap stock ini, adakah dia masih lagi profitable ataupun tidak. So, korang sangat-sangat sesuai lah untuk menggunakan apps Moomoo ini. Make sure korang daftar guna link yang saya letakkan di bahagian description dan korang berpeluang untuk mendapatkan free reward sebanyak 363 Singapore dollar. So, sangat banyak. Jauh lagi banyak pada free reward di Wahid, hanya RM20 sahaja. So, korang tunggu apa lagi? Korang berminat, korang tekan sekarang dan daftar sekarang juga. So, jom kita tengok berapakah keuntungan kita. Jeng. 1, 2, 3. Tada! So, inilah dia saya punya kerugian. Saya saja je cerita untung padahal rugi. So, kalau korang tengok, saya punya account balance adalah 16,411 dan saya punya earning, nampak ni ada negatif RM136. So, kalau kita tambah balik, saya dapatlah berapa banyak modal saya. So, kalau kita lihat di sini, dia dah plateau lah sekarang. Tetapi yang paling bestnya, pada awal bulan November, nampak awal bulan November, korang boleh nampak dekat sini, saya rugi kan. Nampak line biru ini berada di bawah line kelabu kan. So, kelabu ni modal, biru ni actual price lah ataupun actual value lah pada market price. So, pada bulan November, memang manis sebenarnya, memang dah happy lah. Sebab apa? Pada 14 November, saya punya profit adalah RM712. Banyak kan 700. Siapa nak bagi 700 tu? Tetapi sekarang ianya telah pun jatuh lah. Tapi daripada untung tadi telah pun jadi rugi balik lah, negatif 136. So, nak buat macam mana? Macam dalam channel Telegram saya, memang kita boleh nampak lah yang mana saya tunjuk. Semua stok merah geng. Memang merah-merah. Tak indah gulana langsung lah, sedih meratapi kejatuhan market. Korang boleh nampak dalam masa satu hari saja lebih kurang 645 bilion US dollar telah pun di wipe out daripada market. Tu memang sangat parah lah sebenarnya. Tetapi kita rugi sikit je, negatif 130. So, tak tahu nak happy ke okey. Saya rasa okey lah kot. So, macam korang tahu, saya ini invest di dalam US stock. Nampak ni, your selected portfolio adalah US stock. So, kalau kita tengok dekat sini, 97% telah pun membeli global stock ataupun senang cerita HLLL punya ETF lah ataupun ticker code-nya. So, basically, bila korang nak beli US stock, korang kena ada USD. So, apa yang berlaku sekarang ini, kalau korang ingat lagi, di mana kita punya negara Malaysia telah pun mempunyai Perdana Menteri yang baru, which is, kalau korang lihat di sini, pada waktu pengumuman Perdana Menteri baru telah pun berlaku, memang market react dengan sangat-sangat nice lah, di mana harga ringgit meroket lah, harga USD jatuh lah pada waktu pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada esoknya, dia terus rebound balik lah. Dia macam, biasalah market ni dia akan react lah. Itu adalah short term news saja. Sebab apa? Sebab esoknya kita boleh nampak dia terus meningkat balik. So, biasalah market ni akan correct lah apa saja yang irregularity, maknanya benda yang tidak normal, market akan correctkan balik. So, memang dia akan terus tutup balik lah ataupun gap yang biasa yang berlaku. Tetapi bila kita tengok balik, memang jatuh lagi lah. Maknanya duit ringgit makin kuat, duit USD yang sebenarnya lah, yang sebenarnya duit USD lah yang makin melemah. So, bila kita tengok balik dengan portfolio kita, duit kita yang kita dah pump semua sekarang ini berada di dalam US
USD. So korang patutnya sedih apabila USD jatuh, sebab duit korang pun jatuh lah bila nanti korang nak convert ke ringgit. Tak mustahil kita punya rally ni kan, yang korang nampak yang kenaikan biru ni adalah disebabkan DXY meningkat ataupun senang cerita duit USD yang menguat. So sekarang ni korang kena pilih team lah, di mana korang ni team USD ke team ringgit, sebab sekarang ni stok korang dalam USD. Korang tak boleh happy sangat lah kalau duit ringgit kuat. Dulu memang kita fikir nak ringgit je kuat kan, sebab nak beli iPhone semua mahal kan. So kalau ringgit kuat, iPhone jadi murah lah. Tapi sekarang sebab kita punya aset semua dah jadi dalam USD, so kalau macam saya nak duduk ni stabil je lah. Macam naik sikit naik turun, sebab kalau USD naik saya akan happy lah, sebab saya punya aset ataupun portfolio saya naik, tapi saya punya keperluan kehidupan seharian saya menjadi mahal lah pula. Contoh nak beli barang-barang import seperti teknologi kan, laptop, iPhone, even kereta pun, kereta banyak komponen yang import jugalah. So memang kereta akan naik harga lah kalau USD mahal. So dunia sekarang ni dah terlalu interconnected. Tapi kalau korang tak invest dalam USD, korang kisah apa kan, pergi lantak lah kan. Korang lagi suka ringgit menguat. Tapi depend tak, kalau ringgit menguat nanti korang punya kos untuk hire pekerja di Malaysia akan meningkat, menjadikan kita lebih kurang kompetitif, menyebabkan ramai employer ataupun pihak majikan yang besar-besar lah, MNC seperti Nestle, semua akan prefer untuk pergi ke negara-negara yang lebih murah lah, seperti di Indonesia ataupun juga di India. Jadi korang boleh nampak apa yang berlaku di China sekarang. China, taraf kehidupan rakyatnya telah pun meningkat dengan tinggi, dengan mendadak, menyebabkan rakyat mereka dah jadi kaya. So apabila mereka dah kaya, mostly memang mereka akan pergi ke universiti lah. So apabila mereka pergi ke universiti, mereka mahukan job-job yang bagus saja dan mempunyai gaji yang tinggi. Tapi malang sekali, market ataupun ekonomi tidak berfungsi secara semudah itulah. Sebab apa? At the end of the day, setiap bisnes mahu menjana profit. So apabila profit ini berkurang, sebab apa? Kos pekerja meningkat, mereka akan mencari jalan lain dengan exploit. Agak kejam, tapi itulah perkara yang sebenarnya berlaku. Mereka akan cuba meng-hire pekerja yang lebih murah, seperti membuka kilang di negara-negara yang lebih murah lah kos pekerjanya. Itu yang sedang berlaku di China. Ramai sangat, hampir ke semua company yang ada di China sedang cuba untuk keluar daripada China sekarang ini. Tambahan lagi di-push oleh US-China War masa zaman Trump dulu. Memang benda ini semakin amplify dan makin menjadi-jadilah. So sebenarnya China tu memang at the brink of collapse. Bukan collapse lah, dia akan mengalami ekonomi yang stagnan berlaku seperti di Japan. Sebab di China mereka mempunyai masalah populasi. Seperti di Jepun, mereka punya ekonomi memang dah stagnan lama sebab mereka punya population telah pun plateau ataupun sedang on the way menurun ataupun sedang menurun. Senang cerita teruk lah. Kalau korang main game pun korang boleh tahulah yang di mana population ini kalau drop je, korang punya GDP growth korang memang akan drop. Sebab apa? Di Jepun dah terlalu maju. Mereka dah basically mencapai the limit of what technology currently have. Mereka dah tak boleh nak push lagi. Basically memang diorang tak boleh nak increasekan productivity mengatasi mereka punya population punya growth, menyebabkan mereka punya GDP memang stagnan. So di China kemungkinan besar bakal berlaku sama seperti di Jepun. So adakah Malaysia bakal mengalami nasib yang sama? Saya rasa kemungkinan besar, sebab kita boleh nampak keluarga-keluarga di Malaysia telah pun mengurangkan ahli bilangan di dalam setiap keluarga, menyebabkan population makin drop lah. So bila population drop ataupun stagnan, kita punya ekonomi pun akan stagnan. Sebab memang kita tak boleh nak harapkan ekonomi akan sentiasa grow setiap masa. Itu sangat, orang kata sangat berhasrat besar ataupun mimpi lah. Boleh sebenarnya kalau kita punya population stagnan, tapi kita kena buat macam negara-negara lain buat lah, iaitu kita dengan mengeksploitasi orang-orang daripada negara-negara yang lebih rendah lah, seperti di Qatar, di mana rakyatnya terlalu sedikit dan mereka sangat kaya. So kalau nak hire pekerja, Qatar adalah sangat mahal. So mereka membuat apa? Mereka mengambil lah pekerja-pekerja daripada negara-negara yang lebih kurang untuk membuat kerja-kerja yang biasa-biasa saja, yang tidak mempunyai productivity yang tinggi. Sama lah macam di Singapura dan Malaysia kan. So Singapura rakyatnya fokus kepada kerja yang high productivity, yang mempunyai income tinggi. Tapi yang mana untuk kerja-kerja yang biasa-biasa yang still penting tapi tak setinggi dia punya nilainya daripada segi productivity, akan di outsource kepada rakyat-rakyat Malaysia. Sebab tu korang boleh nampak jabatan penuh ramai orang. So itulah sebabnya. So kalau korang berminat nak beli stok-stok ni sendiri, korang boleh guna Momo. Setelah pun buat tutorial macam mana korang nak daftar dan juga deposit ke dalam Momo ini. Dan yang bestnya di Momo, korang boleh nampak ini adalah stok-stok US yang di mana korang boleh pilih lah korang nak beli apa. Apple boleh, Tesla boleh, semua yang ada dalam minda korang boleh belilah. Contohnya macam Apple, kita tahu dalam Wahid Invest terdapatnya Apple. So instead of kita bayar management fee bulan-bulan, korang boleh beli terus di sini. Nampak ini Apple 146 harganya. So kalau korang nak, korang boleh tekan buy, trade dan buy. Tapi sekarang ni market tutup lah. Saya tak pasti korang boleh beli ke tak pada waktu market tutup, tapi korang boleh try. Dan yang bestnya di mana di Momo ini juga, kalau korang tak tahu korang nak beli stok apa, korang juga boleh parking duit korang di dalam money market fund, iaitu yang inilah Cash Plus, di mana dividen yang korang boleh
boleh dapat menggunakan USD. Kalau korang pakai USD adalah 3.6%. Dan ini 7 day yield ni bermaksud bukan setiap 7 hari korang dapat 3% ni, bukan. Ini berdasarkan 7 hari yang lepas berapakah persen dividen yang bakal diterima. Tapi kalau korang nak simpan SG di Singapore dollar, dividen rate nya adalah 3.4%, which is quite tinggi lah sebenarnya. Sebab kalau korang tahu, korang parking duit kat bank, memang korang akan hilang duit sebab dimakan inflasi. So at least daripada sini korang boleh cover lah. Walaupun korang tak dapat grow tinggi, tapi korang dapat cover daripada inflasi. Maknanya korang sama je, stagnan je. Sebab apa? Nak beli stok ni mungkin korang nak tunggu pada waktu perfect opportunity, baru korang nak pump, baru korang nak beli. So macam saya telah pun beli S&P 500 di kekuatnya VOO. Korang nampak saya ada satu share. Dan sebelum ini dia hijau lah, tapi market tutup dia jadi kosong. Lepas tu saya juga telah pun pump lah di dalam money market fund USD sebanyak 1663. Lepas tu saya juga ada dapat free stock, nampak pending gift stock, di mana saya dapat stock Intel yang berharga lebih kurang 29 US dollar, tetapi saya perlu maintain duit ini lebih kurang 30 hari lah baru saya dapat unlock saya punya free stock reward ini. Jadi korang dah tengok apps White tadi memang sangat simple, memang macam nak tak nak je kan buat kan. Tapi di S Mumu ini korang boleh nampak ada earning report, maknanya dia ada kalender untuk menunjukkan announcement financial report untuk setiap company. Maknanya dia akan ada kalender lah. Okay, pada esok hari kat Apple akan buat announcement berapakah earning semua, berapakah profit and loss, financial statement lah, senang cerita. Memang sangat-sangat seronok lah. Even contoh kita nak tengok Tesla ni kan, dia ada data yang kita takkan jumpa lah, ataupun dia dah compilekan dengan sangat-sangat cantik, sangat-sangat perfect. Bila kita tengok di bahagian financial ini, dia terus tunjukkan berapa banyak kat earning YOY lah, iaitu kalau pada Q3 2022, tengok ini adalah revenue 21 bilion, net income 100% gang naik. Nampak macam tu saja dia letak paling atas, berapa revenue, berapa income, profit ke, rugi ke setiap company. So Tesla ini untung gang, untung 3 bilion, 100% growth. Memang gila lah sebenarnya. Lepas tu dia terus tunjuk revenue composition, maknanya income ni 21 bilion ni datang daripada industri ataupun sumber mana, iaitu mostly adalah daripada automotive. Lepas tu dalam 5% saja daripada energy, restoration and storage, maknanya bateri lah. Lepas tu dia ada tunjuk graf berapa banyak kereta kan, dia cerita berapa banyak kereta yang dikeluarkan. So kita boleh nampak pada Q3 nampaknya dia mengatasi sejarah-sejarah yang sebelum ini. Maknanya kereta yang mereka jual makin lama naik. Ya, memang ada naik turun-turun, tapi bila secara long term naik kan. Lepas tu dia juga ada financial indicator penuh gang. EPF ini memang level 2 punya market punya data lah, which is susah lah, tapi kita dapat free kan. Siapa nak bagi kan? Biasa setiap kali berlakunya earning ataupun announcement setiap quarter kan, mereka akan ada target dan juga actual value. So andai kata actual value ni rendah ke tinggi ke, market akan react dengan quite teruk lah, ataupun kira aktif lah, memang kira pump. Maknanya kalau dia overbid, maknanya dapat mengalahkan estimation, memang market akan terus rally lah. Tapi kalau dia kalah daripada segi estimation, actual data, dia akan mengalami bear, akan turun sikit lah. Lepas tu kita boleh nampak adanya financial statement, revenue berapa banyak. Lepas tu nampak ada net income, maknanya company Tesla ni untung. Lepas tu korang boleh nampak balance sheet, asset liability ratio. Kita boleh tengok company Tesla ni asset dia lagi tinggi daripada liability, which is okey lah kan, logik lah. Mana boleh liability lagi tinggi daripada aset, maknanya hutang lagi tinggi daripada aset, mana boleh. So guys, itu sajalah saya punya perkongsian saya terhadap Y-Invest pada bulan ke-17. So kalau korang berminat nak guna Y-Invest ini, korang boleh masukkan kod ini ketika korang daftar dan dapatkan free RM20. Siapa nak bagi kan. Tapi kalau korang berminat untuk mempunyai individual stock, korang nak pilih sendiri stock mana yang korang yakin boleh go jauh, sebab kadang-kadang kita memang ada minat terhadap suatu company, kita dah pakai produk dia. Contoh macam kita pakai Shopee, kita nak beli stock Shopee. Contohnya kita selalu makan McD, kita nak beli stok McD. Benda ni memang dia macam lain tau feeling. Memang korang rasa seronok sebenarnya nak beli individual stock, sebab korang sendiri appreciate produk yang dikeluarkan. So macam mana korang boleh daftar Mumu dan korang boleh dapatkan free reward sehingga 363 Singapore dollar. So kedua-dua ini saya telah memasukkan link, korang daftar dan korang sangat-sangat membantu channel ini. Terima kasih banyak. Dan juga kalau korang belum tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.